Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar, yang paling kita kena hargai, yang paling besar nikmat yang Allah anugerah adalah hidup. Kerana sebelum ini kita belum lagi disebut ada, dan kita belum ada lagi hidup. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang waktu itu belum ada lagi sekian alam ini, melainkan tanpa permulaan Allah sudah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Semua meminta kembali kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu tidak diberanak ataupun diperanakkan. Jadi Allah tu awalu tanpa permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia telah mentajalikan, iaitu yang dipanggil tadi makhluk pertamanya daripada kalamnya, iaitu ingin aku dikenali. Maka itu dikatakan tadi perkataan kehendak Allah, dia mentajalikan Nur Muhammad, ataupun daripada zatnya, iaitu sifatnya tak lain. Muhammad itu tadi, Nur Muhammad, untuk menyatakan, untuk mengatakan supaya aku ini dikenal, aku ni dikenal, aku ni dicintai, ataupun aku ni kembali kepadaku. Mengenal, maka bila dah mengenal Allah yang bagi kenal, maka leburlah, hilanglah akuan diri. Itulah tempat kembali. Itu yang dikatakan tempat yang Allah Ta'ala kata akan kucintai. Kembali. Kembali itu adalah tempat dicintai oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin dikenali, maka itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita. Menjadikan yang pertama, iaitu Nur Muhammad, dan juga kita semua ini adalah untuk kita ni kembali balik. Bila kita diberi hidup, kita yakini bahawa hidup ini adalah kehidupan Allah. Bukannya hidup ni cerita kita. Kalau kita tak tukar, kita masih lagi rasa cerita kita, maka sekalian alam yang ada ni akan membebani kita. Apa pun yang kita akan dapat di sekian alam ini tidak mencukupi. Walaupun syurga, walaupun dijauhkan daripada neraka, tetap juga kita tidak akan dapat kesempurnaan. Kerana kesempurnaannya adalah kembali lebur kepada Allah. Maka apabila lebur, di mana kita? Jangan tanya di mana. Alam gaib ke? Alam gaib pun tak ada. Tak ada. Kita ni tak ada. Kembali kepada kita ni, la ilaha il, kembali kepada tiada. Tapi ilmu pelajaran ni susah sekarang ni nak diterangkan. Bila diterangkan, dia jadi pelik. Dia jadi macam apa? Orang asli tu
masuk ke bandar jadi jakun, jadi terperanjat, bangunan naik ke mana. Dia tengok pelik ada kereta, dia tak pernah keluar daripada hutan. Jadi jakun macam itulah. Jadi ilmu ni kembali akan jadi jakun je macam tu. Pelik ni. Si Ajis ni buat ilmu apa ni? Dia kata ilmu apa pula? Lepas tu sebenarnya untuk melayakkan dia mengikuti hawa nafsunya. Bila dia berkata begitu, dia dapat olok-olokkan pelajaran kita ni. Padahal bukan pelajaran kita, inilah ilmu yang hak, yang wajib atas setiap manusia tu tahu. Sejak daripada Nabi Adam lagi, sejak daripada Nur Muhammad lagi, ingin aku dikenali, baru jadi Nur Muhammad. Jadi ini daripada hak betul-betul Allah, jangan lari tajuk. Mesti harus kita kenal dulu. Kerana bila kenal, nak kenal Allah je, Allah letakkan cinta pada kita. Allah letakkan rasa cinta. Allah letakkan rasa cinta bila kita nak kenal dia. Sebab Allah sendiri jadikan yang pertama makhluk je daripada perkataan dia, ingin aku dikenali. Bila kita nak kenal, lagilah dia suka, dia letakkan kita ni ahli cinta, dia menyintai kita. Tu tadi. Tapi inilah kita hawa nafsu kita dah terlalu sangat jauh. Kita memandang kepada amalan kita, ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu Allah. Kita bangga-banggakan kehidupan kita ni. Kita rasa kalau orang tak beramal macam kita, orang tu belum layak lagi. Kita ni hebat. Macam-macam datang berlega dalam diri kita. Aku ni tengah malam buat qiyam mulai tiap-tiap hari. Jadi dia bawa benda tu dalam kehidupan. Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal diri dia. Kalau dia kenal diri dia, siapa yang menegakkan qiyam tadi. Kiamat maknanya. Kiamat. Kita mengkiamatkan diri kita supaya yang berdiri qiyam tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ni Allah. Kita tak punya apa dah. Faham tak? Jangan lagi dia ingat kita ni mengaku Tuhan. Suka manusia yang nak olok-olokkan supaya dia tak payah belajar ilmu dia boleh ikut hawa nafsu dia sendiri. Inilah bukan. Dia olok-olok zaman Nabi lagi. Zaman Nabi-Nabi dulu pun dah. Orang olok-olokkan. Allah Ta'ala tu dia persenda-sendakan. Dia berbalah-balahkan, cabar Allah Ta'ala. Ini manusia sekarang, akhir zaman ni lagi banyak yang mencabar Allah Ta'ala. Handphone aja, macam-macam dia cabar Allah Ta'ala. Dia kata canggih lagi handphone. Allah tu dia tak nampak. Dia lagi nampak handphone tu lagi canggih. Padahal Allah tu yang memberikan sedikit percikkan ilmu kepada manusia, menciptakan teknologi ni. Kita dah banggakan manusia tu tadi yang cipta. Padahal Allah yang memberikan ilmu tu semua. Segala-galanya Allah Ta'ala kata aku tajalikan. Tajalikan tu untuk apa? Tajali tu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dia tajalikan semua termasuk diri kita. Tapi jangan nampak yang ditajalikan. Tapi siapa yang mentajalikan? Supaya kita kenal. Tu Allah Ta'ala kata, maka aku ingin dikenali. Maka tu aku tajalikan Nur Muhammad. Dan semua dari Nur Muhammad tu. Jadi semua kembali kepada Nur Muhammad berselawat itu. Asyik kat situ. Tenggelam tak ada dah diri yang ada Muhammad. Muhammad pun pergi Mi'raj, pergi kepada Ahmad. Ahmad pun lebur hingga yang ada adalah Ahad. Di situlah baru kita tahu tempat kita kembali. Dan bila kita dah dapat kembali, Allah yang leburkan kita, tak ada kita betul-betul. Allah yang boleh kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan terjadilah bila Allah telah leburkan diri kita dan sekian alam, maka akan terjadilah wa yabqa wajhu. Wajah Allah je yang kita nampak. Bukan kita nampak, tapi penglihatan dia melihat dirinya sendiri, diri yang ada. Itulah kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah kita duduk di situ, maka kita telah mencapai syurga dan dijauhkan daripada azab neraka. Sebab syurga dan neraka tidak akan dapat menggoda kita. Nak goda apa kita tak ada. Itu Allah Ta'ala kata kalau ditimbangkan
Sekalian alam ini, sekalian alam bukan dunia, sekalian alam ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, berat lagi. Allah Ta'ala kata, lagi aku sukai la ilaha illallah. Makna dunia seisinya termasuk surga neraka. Sekian alam ni masuk surga neraka, apa semua Allah Ta'ala kata aku ciptakan, berat lagi. Suka aku lagi kepada la ilaha illallah. Tapi kita tak faham la ilallah tu. Kita tak ambil sanad, tak mengambil jumpa kepada arif billah. Para sahabat Nabi ambil pada Rasulullah SAW. Tabi'in ambil pada sahabat Nabi. Wali-wali Allah semua ambil pada Nabi Hidir, pada Rasulullah, langsung pada wali-wali Allah yang lain sampai kepada Rasulullah sanadnya. Sanad tu apa? Aqaidul iman yang terkandung di dalam la ilaha illallah tu. Ada yang 63, ada yang 80, itu terserah. Yang penting kita mengaji tu. Pecahan aqaidul iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tahu aqaidul untuk kuatkan iman kita itu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita tak pecahkan sebut la ilaha illallah, taklah yang dimaksudkan Allah timbangan tu. Timbangan tu bila kita faham, tak ada dah keakuan diri. Yang ada beratlah maknanya. Syurga dan neraka, apa saja pun seisi-isinya sekian alam, Allah Ta'ala kata tak dapat menggugat, tak dapat menggoda kita. Bukan, kenapa? Kebat bukan hebat, tak ada. Nak goda apa? Tak ada. Sebab tempat kita kembali adalah lebur dengan Allah. Kullu man alaiha, semua ni lebur, Allah gulungkan balik. Jadi yang ada apa? Yang ada wayah beka yang tetap kekal Allah. Jadi kita ni dikurniakan oleh Allah nikmat yang besar, iaitu la ilaha illallah. Kita kena mengajilah, kita kena berdasiasatlah. Barulah kita nampak besarnya la ilaha illallah. Untungnya kita faham la ilaha illallah. Bukan sekadar kita Islam menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak. Kita memahami aqaidul iman di dalam tu. Kita memahami 20 sifat lawan 20 sifat. Muhammad ni berapa pula? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kita pecahkan lagi di dalam tu tadi la ilaha illallah. Barulah dunia seisinya kita sebut sekali dunia seisinya sekian alam ini tunduk kepada kita. Tu tadi anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Bila engkau telah lebur dan tak ada rasa keakuan diri, aku leburkan lagi, tak ada rasa engkau ni memiliki. Semua engkau tahu bahawa bukan engkau lagi, mana Allah aja yang ada. Maka Allah berkata, maka aku akan anugerahkan kepada kamu, iaitu hamba-Ku yang benar-benar duduk di makam ini. Maka aku suka, cinta dan aku anugerahi, iaitu apa yang tadi diucapkan. Maka itu adalah ucapanku. Dan cukup mengatakan kun fayakun. Mana Allah mengatakan, kalau dia mengatakan jadi, maka jadilah. Bukan kita ni hebat, kena faham ayat tu, ayat diskusi ni. Kita kena faham, Allah anugerahkan gitu bila kita dah lebur. Hebatnya tadi. Dia bagi kehebatan kepada kita. Bukan kita hebat, tapi dibagi tadi bila kita dapat meleburkan. Allah leburkan diri kita lagi. Kita sungguh-sungguh nak lebur diri kita. Allah lah yang akan menyaut, mengurniakan kepada kita. Kerana Allah tu tahu, bila dia berikan kesungguhan kepada kita, sebenarnya Allah nak menganugerahi kepada kita, iaitu nikmat yang paling besar, di mana Allah meleburkan kita dan kita tak merasa lagi kita ni hidup, dan melainkan yang hidup tu ada Allah. Maka Allah akan menambahkan anugerah. Apabila hamba-Ku ini mengatakan jadi, maka jadi. Kalau mulut dia kata jatuh. Sebab apa? Hebatnya orang ni bukan, dia tak ada dah, yang bercakap tu Allah. Kun pun kata Allah, fayakun jadi pun kata Allah. Kun jadi kata Allah juga, fayakun pun yang kata tu jadi itu tetap Allah agak jadi. Bukan kita yang kata jadi, bukan Allah. Bila dah tak ada keakuan diri. Kemudian Allah anugerahi lagi, Allah Ta'ala kata aku akan jadikan penglihatan dia tu penglihatanku. Pendengaran dia pendengaranku. Kalam dia tu kalamku. Kudrat dia tu kudratku. Maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah. Siapa yang boleh lawan kekuatan Allah? Ini sesungguhnya awliya Allah, iaitu
kekasih-kekasih wali-wali Allah ini, dia tidak ada risau. Ya, tak ada khawatir lah. Mereka ni tiada khawatir. Dan mereka ni tadi sentiasa tidak ada rasa lagi bersedih lagi. Ya, mereka sentiasa tempat dia dah tahu dah. Tempat dia adalah dia dah kembali kepada Allah, dia dah tak ada apa lagi yang dia hendak. Ya, syurga neraka pun tak dapat goda dia. Iblis ni, setan-setan ni dia buat main dia. Dia buat main dia. Dia boleh nampak. Dia boleh nampak goda orang tu dengan apa, dia nampak. Sebab apa? Allah dah kurniakan. Allah dah berjanji, bila orang ni telah aku leburkan, tak ada akuan diri, aku akan jadikan penglihatan dia tu penglihatanku. Kalau dia melihat dengan penglihatan Allah, apa yang tak nampak? Nampak tak? Itulah Allah nak bagi kita nikmat besar. Lagi sihir ni apa, dajal buat sihir, gunakan elektronik, gunakan macam-macam sihir dia kan. Kita ketawakan dia. Pasal kita nampak dia menggunakan alat-alat Allah. Material-material yang Allah jadikan. Allah bagi sikit kepandaian untuk dia olahkan tu tadi. Jadi kita nampak sikit sangat ilmu tu dia nak menipu. Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke apa. Kita tak nampak dia ada kekuasaan lagi dah. Tu tadi. Inilah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata tetaplah engkau mentaatiku. Mentaati macam mana? Tak ada rasa keakuan diri, tak rasa ada kepemilikan. Maka engkau akan ku anugerahi tadi, iaitu di sisiku sendiri. Apa saja yang kita berkehendak, maknanya seluruh sekian alam ini semuanya akan tunduk di bawah telapak kaki kita. Tak nak ke begitu? Allah ni nak sayangkan kepada kita tu, dia sampai Allah Ta'ala buat perumpamaan untuk supaya kembali kepada dia setiap waktu. Kita manusia yang tak faham ni, atau buat tak faham pun banyak, kita dah terbuai oleh hawa nafsu akuan diri kita. Kita jadi mengambil barang yang bayang-bayang, barang yang ditajalikan Allah tu untuk kembali kepada Allah. Tapi kita nampak barang yang ditajalikan Allah itu barang yang maknanya mustahak. Maka itu kita nampak itu ditajalikan Allah cahaya bayang-bayang tu, kita nampak mustahak. Kita tak tahu rupanya itu nak bawa kita kepada lebur kepada Allah. Maka tu dia jadikan macam-macam, Allah jadikan tujuan dia untuk kembali kenal aku, bahawa akulah yang nyatakan semua ni. Jadi kita ni tertipu atau biarkan lagi. Janganlah biarkan lagi. Hidup kita ni perlu kembali kepada Allah betul-betul. Sebab kalimah yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, itu tak lain, kita menyaksikan kita ni la tak ada, dan seluruh yang Allah tajalikan itu adalah binasa, adalah nak menyatakan nyatakan supaya kita nampak tak lain yang ku nampak, yang dinyatakan Allah itu adalah untuk kita kembali kepada siapa yang menciptakan tu tadi. Setiap apa pun segala sesuatu yang Allah ciptakan, supaya kita jangan tertipu. Allah Ta'ala kata, tujuan dia bijaksananya Allah menciptakan tadi segala sesuatu. Jangan kita kata sia-sia, ya Allah, tak ada sia-sia pun. Yang ni bagus, ya Allah, yang ni sia-sia. Tak ada. Semuanya tidak ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tak ada pun haza batila pun. Ini semua batil. Tak ada. Semua tu, semua ahad, semua bijaksana Allah. Baik diciptakan apa, malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, segala sekian alam ni, termasuk iblis, syaitan, segala macam Ya'juj Ma'juj, Dajjal, semuanya tidak sia-sia. Tapi bagi orang yang kenal kepada Allah, maka itu Allah Ta'ala, kenal aku. Jangan lari tajuk dulu, kenal aku dulu. Sebab perkataan yang keluar pertama makhlukku daripada perkataanku ingin dikenali. Mengapa kita lari tajuk? Tak apalah dah lari tajuk. Kembalilah, innalillahi wa inna ilaihi. Kembalilah balik. Tak ada rugi pun. Kalau kau biarkan diri kau tadi, kau tutup lagi diri kau lagi. Kau rasa kau dah banyak amal, kau rasa kau dah banyak ilmu sangat. Sampai keras sangat kau nak kembali kepada Allah.
Sedangkan tu semua ilmu ke amal yang kau buat semua ni menyatakan Allah. Bukan kau yang boleh buat amal. Tetapi engkau beramal jangan menyangka engkau beramal. Boleh beramal tapi jangan menyangka. Kerana kudrat dan iradat itu hidup itu adalah cerita dia. Jadi yang engkau berbuat tadi amal itu adalah cerita dia. Dia mengabdikan pada dirinya sendiri. Bukan dua Dia cukup dengan diri dia sendirilah maksudnya. Jadi apa yang kita buat bukan kita dia. Maka tu Rasulullah dianugerahi wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah. Ketika engkau melontar, ketika apa pun bukan engkau Muhammad, aku. Inilah makam dia. Yang di mana dah tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi, melainkan aku. Tak ada mu lagi. Tak ada lagi antara aku ni engkau depan, tak ada. Maknanya tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi melainkan aku. Maknanya kalau kau menyembah kau rasa aku menyembah Allah depan tu makna antara tu tak ada dah. Jadi siapa? Dialah dengan diri dia. Bukan ada dua pun. Tu nak kena faham tauhid. Rasulullah SAW apabila dinyatakan dia akan mengajarkan dulu tauhid 13 tahun. Iaitu mengenal Allah. Itu saya cerita semalam macam mana Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lain baru lagi diajarkan Nabi tapi mantap. Sahabat-sahabat yang lain diimpak batu nak dibunuh tak takut. Ahadun ahad, ahad tetap juga mengesahkan Allah. Kerana Rasulullah SAW tu jelas menerangkan walaupun sikit. Tetapi kita ni banyak sangat ilmu tapi kita tak jelas lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita umat Islam sekarang dibuat macam hidangan meja makan kata Nabi SAW. Tu sahabat tanya apa tu, mana umat Muhammad dibuat macam meja hidangan, di mana kita ni macam hidangan di atas meja tu orang-orang Yahudi buat. Orang-orang bukan Islam ni memperolokkan kita sampai jadi begitu. Perbodoh-bodohkan kita umat Islam ni sampai jadi begitu. Dia buat main kita. Dia nak makan kita, dia nak apa, dia buat macam meja kita ni berada di atas meja makan dia. Rasulullah SAW bagi tahu akan datang. Ni zaman kita ni. Senang-senang je dia olah-olahkan kita dengan elektronik, dengan cara internet, dimeji, ni semua. Dia gunakan sistem penipuan tu tadi. Jadi kita ni kena tipu tu yang kata tadi, dibuat macam berada di atas meja makan. Sahabat tanya ada waktu tu umat Islam ramai, paling ramai umat Islam Nabi kata. Kita ni umat Islam paling ramai tapi mengapa diperbodohkan? Jadi bukan Islam tu tak kuat tapi orang Islam itu sendiri tidak kenal akan Tuhannya dan membiarkan dirinya penyakit waham, iaitu cinta dunia, takut mati. Sedangkan Nabi bersedia matikan diri sebelum datang mati yang sebenar. Kita pula takut mati yang tak faham. Takut mati seolah kita nak hidup lama, kerja je habis-habisan dunia ni. Ini yang berlaku pada umat Islam hingga dia tak kenal Allah. Dia lebih utamakan dunia, lebih utamakan darjat pangkat, lebih utamakan harta, al-mal wal banu, anak-anak. Selain daripada Allah dia utamakan, habislah. Ini yang berlaku sekarang ni. Daripada yang atas sampai yang bawah, daripada rakyat biasa sampai yang atas. 2 kali 5, semua ni kebanyakannya dah kena penyakit waham tu. Tapi sebut nama Allah, tapi berpuasa bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis, bersolat tengah malam, hafal 30 juzuk Quran. Hadis ni memang terror lah. Tu tadi. Tapi nafsunya amarah sebab tak kenal Allah, disembunyikan. Dia lebih cinta dunia, iaitu kedudukannya diambil, dia marah. Bila Allah uji sikit dia, bagi kedudukan dia turunkan sikit. Gaji dia turunkan sikit, mengamuk dia. Itu tadi. Harta ke anak ke atau benda, dia rasa macam tak boleh orang lain ambil usik. Dia rasa gitu. Dia rasa kalau orang usik, dia akan balas dengan kejahatan balik. Ini yang berlaku yang kita lihat sekarang. Bukan Nabi cakap tu 1400 tahun. Itu maknanya sekadar ucapan. Kita menyaksikan sendiri.
makin lama makin teruk. Ni tak lama lagi 2024 bulan 3 insya-Allah cukup 100 tahun. Rasulullah bagi tahu ini yang kita beruntung akan ada mujadid yang selepas 100 tahun akan ada mujadid yang barukan balik. Barukan balik tu maknanya perbetulkan balik akidah kita supaya betul-betul mengenal kepada Allah. Supaya kita dapat wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dapat amalia akan betul-betul kita ni tiada. Kita serahkan diri kita pada Allah, maka Allah akan memberikan anugerah, iaitu bukan engkau, akulah. Jadi siapa pun yang hadap pada kita adalah menghadap kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak risaulah syurga atau neraka. Bukan kata kita berani, bukan. Kita dah tak ada dah, dileburkan Allah, dan tempat kita adalah di sisi Allah, bukan di sisi neraka atau syurga ataupun di mana pun. Kita sentiasa di bumi lagi, kita sentiasa rasakan Allah, hilang akuan diri kita, hilang rasa kepemilikan kita. Allah telah lenyapkan kullu man alaiha fan wa yabqa, kita rasakan dia je. Bukan kita mengaku kita Tuhan. Memang kita ni memang tak ada. Faham tak? Jangan diolok-olokkan orang yang belum kenal diri, kenal Allah. Dia kata kita mengaku Tuhan. Bukan. Sabar. Belajar, sabar. Belajar pelan-pelan, sabar. Faham? Minta Allah bagi faham. Pastikan betul-betul kita bersyahadah. Asyhadu alla. Menyaksikan betul diri engkau dan semua ni tidak ada. Dan segala macam yang Allah ciptakan itu semuanya, Tuhan-Tuhan itu semua tidak ada, melainkan yang ada menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barulah timbul perkataan tu, bukan engkau Muhammad. Muhammad tu tak wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Bukan engkau ramai, sesungguhnya akulah yang melempar tu tadi. Jadi dibawa dalam kehidupan kita, bukan kita yang melihat, tapi penglihatan Allah akan anugerahkan kepada kita gitu. Nikmatnya besarnya. Ini Allah nak anugerah kita. Jadi yang adanya ada di dia. Jadi kita akan nampak iblis, malaikat, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Yahudi, semua manusia, semua kesian alam. Kita nampak dengan sekali pandang semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya tidak ada kuasa. Tenang tak? Tenang. Semuanya isteri, suami, anak-anak, cucu kita, siapa-siapa pun yang kita sayangi, kita serahkan kepada Allah. Sebab yang menjaganya bukan kita. Yang memberi nafkah tu bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma serahkan kepada Allah, sebenarnya Allah yang jalankan. Selama ni hari kita kata, dulu belum belajar, aku bagi nafkah isteri, bagi anak, bagi apa, aku buat tolong suami aku. Kita rasa macam sebenarnya semua susunan Allah. Jadi beruntung kita bila kita nampak tak lain, semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah daripada Fir'aun, Namrud, Qarun. Semua Allah menceritakan. Dia tadi. Jadi tak ada siapa tinggi, tak ada siapa rendah. Semua cerita dia. Kita tak mahu pun duduk kat mana-mana. Kita hanya duduk dengan Allah, lebur, tak ada akuan diri, dan memandang hanya penglihatan Allah. Tak ada pendengaran Allah. Semua kudrat Allah. Semua kita akan olahkan. Semua dia, tak ada kita. Habis kat mana kita? Janganlah cari kita lagi. Kita ni dah dianugerahi oleh Allah. Nikmat yang paling besar adalah bila kita dah dileburkan Allah. Faham tak? Tu tempat kita, bukan tempat kita di syurga, bukan tempat kita di neraka. Itu cerita Adam memanglah tapi kita ambil cerita yang asal. Nur Muhammad berasal daripada Allah. Kerana sifat Nur Muhammad tu daripada zat. Zat tu dia nyatakan diri zat tu tadi dengan menzahirkan sifat bernama Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tu sifat menjadikan sekalian afal ni semua, termasuk Adam, daripada Nur Muhammad terjadi sekalian. Maka itu kita kena faham, makrifat kita adalah kepada itu nur zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Hilanglah Muhammad tu tadi. Muhammadun illa rasul. Jadi Muhammad tu tak lain adalah seorang pesuruh Allah. Jadi yang bila dia berselawat tu, dia berselawat atas dirinya sendiri, iaitu sifatullah bernama Nur Muhammad. Zat tu tadi, dia berasyik dengan dirinya sendiri. Maka itu dinyatakan, dia kata aku sendiri berselawat. Akulah sendiri yang berselawat. Dan disuruh malaikat, kerana malaikat
itu dia beri kekuasaan untuk daripada Allah untuk berselawat. Dia mentaati dan baru dipanggil kepada kita, tak dipanggil pada malaikat. Ya ayyuhallazina amanu, malaikat dia tak kata kepada malaikat beriman, kerana malaikat tu sifat dia adalah mentaati. Kenapa? Dia sentiasa mentaati. Tapi manusia ni dia bagi pilihan yang lebih hebat daripada malaikat. Dia kata ya ayyuhallazina amanu. Diberikan kita yakin kepada Allah bahawa bukan kita. Wa ma ramaita, bukan kita yang berselawat. Yang berselawat tu adalah ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman pasti dia tidak rasa dia berselawat setelah dia berselawat. Atau dalam berselawat dia tak merasakan dia berselawat. Melainkan Allah lah yang berselawat. Kerana selawat itu menyatakan bahawa dia berasyik lebur. Tak ada sesiapa pun. Tak ada lagi dua. Dia asyik dengan dia. Bukan ada dua pun. Allah ada dua. Bukan. Berasyik. Dia asyik dengan diri dia lah. Nak cerita macam mana? Dia lah. Tak ada lain. Dirinya sendiri dia berasyik. Di situ kita bila dah faham, alhamdulillah kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah akan anugerahkan, Allah sendiri mengucapkan inna fatahna laka fathan mubina. Allah bagi betul-betul perkataan kepada Muhammad dan orang yang mengikut jejak langkah Nabi Muhammad, hilang akuan diri juga. Allah Ta'ala, inilah dia kemenangan yang nyata. Di dunia lagi dah nyata kau menang. Apa dia? Kau dah rasa tak ada keakuan diri Muhammad. Dan orang yang ngikut kau juga kenal diri, kenal Allah. Juga tak ada keakuan, telah mendapat kemenangan seperti mana engkau pendahulu. Itu yang nak diikut jejak langkah Nabi SAW. Itu dulu, bukan yang lain. Bukan yang lain tak boleh. Ini dulu. Ini pastikan dapat. Baru yang lain mudah ikut. Tapi kalau kita ambil yang lain lagi, kita tak faham. Kita bangga-banggakan. Kita rasa. Aku selawat ni dapat sekian ni. Aku selawat ni dapat sekian ni. Aku selawat ni bersama-sama Rasulullah berdapat di syurga. Sekarang kau dengan siapa? Tak rasa ke lebih nikmat? Sedangkan Nabi SAW ajar kita dengan Allah tu nikmat. Kita tu dengan Allah nikmat. Nabi kata kalau berada di syurga pun, kita nak lagi satu nikmat yang besar. Apa dia nikmat yang besar? Semua orang nak. Dalam syurga tu tak cukup juga dalam syurga. Apa dia? Memandang wajah Allah. Ketika siapa yang di dunia dah dapat memandang wajah Allah, dia layaklah ke pergi. Rupanya tak cukup juga dalam syurga. Itu tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW datang ke syurga. Nak bawa kita ke berjumpa dengan Allah, semua melihat wajah Allah yang sangat indah. Dan siapa melihat wajah Allah, dia tak nak balik ke syurga dah. Ni. Si Haji ni pandai-pandai cerita. Jangan lantak kau orang. Nanti kau akan lihat sendiri apa hadis ni. Saya tak boleh nak ceritakan. Sebab saya cerita apa yang sampai pada saya ceritakan sebab saya dah masuk ke tempat tu. Sebab tu bila kita dah masuk, ibaratnya kita makan dulu durian kampung, kuncing tidur. Bila sekarang orang cipta, dia kahwinkan campur, Allah bagi ilmu. Kahwin keluarlah durian D24, IOI, TK, macam-macam durian kahwin. Last sekali keluar Allah bagi durian Musang King. Kita makan durian. Semua durian. Last sekali kita makan durian Musang King, kita tak nak ada lagi durian-durian yang lain. Betul? Itu Allah ajar tu. Sebenarnya kita bila dah dapat memandang wajah Allah, wujuhun yawma idzin na'imah, bercahaya melihat wajah Allah, gembira, tenang, dan seolah-olah dia terpukau melihat keindahan. Nikmatnya tak dapatnya lebur, maknanya tenggelam dalam keasyikan dia lebur. Memandang wajah Allah yang berseri-seri itu tadi, lebur, nikmatnya lebur hingga dia lupa nak yang lain-lain. Tenggelamkan terus. Seperti mana penduduk kafir, dia dah tahu Allah tidurkan 309 tahun. Ada raja nak suruh panggil, suruh turun, dia tak nak. Kalau begitu leburkan ya Allah, panakkan aku. Lebur. Sebab nikmatnya dengan Allah SWT. Ini saya nak bagi tahu. Bukan saya cakap syurga neraka, tak ada. Allah menceritakan syurga dan neraka untuk kita berfikir. Itu hanya percikkan nikmat daripada sisiku. Ataupun aku buat 100 nikmat, satu tu adalah syurga dan seisi-isinya.
Dan percikkan daripada nikmat syurga tu adalah dunia seisi-isinya. Kenapa gilakan sangat tadi dunia? Kedudukan pangkat belum-belum sanggup fitnah, sanggup mengatur orang, sanggup macam-macam. Itu tadi. Sebabkan ni dunia yang Allah Ta'ala semenjak Allah menciptakan bumi ni, semenjak mula Allah ciptakan sampai sekarang, Allah pandang tak lebih daripada sebutir pasir di tepi pantai. Nilaian dia yang kamu orang tergila-gila nak ambil jabatan ni, nak redha ni, itu semua dunia lah tu. Rebutkan wanita ni, rebut ni, sanggup bunuh ni, ambil nak dapat projek ni, macam-macam nak kuasa dunia, macam-macam manusia buat. Menipu dengan cara ni, menipu dalam cara ni, macam-macam. Lepas tu tunjuk baik, berlakon, semua tu cerita-cerita Allah ceritakan. Allah ceritakan, bagi posisi masing-masing. Buatlah. Itu aku yang bagi posisi tu. Sebenarnya bukan kau, aku yang bagi posisi. Mana boleh dia buat jahat, tentulah. Memanglah, tapi posisi tu aku yang bagi. Iblis siapa yang bagi posisi? Ada ke yang lain bagi posisi dia untuk mengajak manusia ke arah kesesatan, kebatilan? Ada. Siapa yang bagi posisi tu? Kalau kita kata yang lain, ini yang paling besar iblis. Kebatilan paling besar, ibu segala kejahatan. Allah yang bagi. Tuh. Tapi pada manusia tu lebih bahaya daripada iblis, sebab akuan diri manusia ni yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Lebih bahaya daripada iblis adalah akuan atau kepemilikan rasa. Aku yang berdiri solat, aku yang sembah. Itu lebih bahaya menghijab kau dengan daripada iblis. Iblis tak berani begitu dalam menyebut nama Allah. Dia tak berani. Kita menyebut nama Allah dalam keadaan mengakui kita ni yang itu tadi. Seriklah. Ya, Allah dah bukakan banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu. Kita ni jahil, tapi Allah yang bagi faham. Alhamdulillah. Ikutilah jalan yang Allah dah bagi petunjuk. Menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nur Muhammad tu tadi. Maka kita akan tahu kita ni sentiasa, maknanya tiada la ilaha illallah, maka dunia seisinya sekian alam ini akan tunduk kepada kita. Kerana kita nampak ini semua adalah bayang-bayang. Sekalian alam ini adalah bayang-bayang untuk menyatakan Tuhan punya bayang-bayang. Siapa Tuannya bayang-bayang? Allah. Bayang-bayang tak ada apa sebenarnya. Syurga ke neraka ke apa benda ke. Tapi bila kita cerita syurga neraka tu, sebenarnya Rasulullah Allah Ta'ala cerita tu supaya kita kembali kepada situ dan ingat siapa pencipta syurga. Bukan Allah saja cerita syurga supaya kita nanti kembali ke syurga. Allah tak kata gitu. Tempat kita datang pun bukan daripada syurga. Ke tempat kita datang dari syurga, Adam yang di situ. Tapi dalam diri Adam Nur Muhammad itu adalah dia berasal daripada Allah. Maka itu keluar perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena faham, kita ni dari Allah harus masih hidup lagi pulang kepada Allah. Jangan dah mati baru nak cari jalan pulang. Sekarang ni lah kita cari jalan pulang ke rahmatullah. Iaitu dengan apa? Sampai siapa yang nak nunjukkan? Rasulullah SAW dah wafat. Rasulullah kata ada pembimbing rohani, mursyid, arif billah, pergi cari nuntut. Dia yang akan jelaskan untuk apa yang dikatakan tadi sampai kepada Allah masa di dunia lagi dengan jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak berdasar, kita rasa kita dah sebut tu selalu 60 tahun, beratus juta dah aku dah sebut, takkanlah aku tak masuk dalam syurga. Itu tadi. Jadi kau sebut la ilallah pun kau dah tak faham hala tuju kau syurga. Salah dah tu. La ilallah bukan hala tujunya syurga. La ilallah tu mengalah kepada pemilik syurga. Jangan salah faham. Bukan saya kata syurga tak ada. Bukan tak ada. Pemilik dia Allah jadikan. Untuk kenal aku. Aku tajalikan semua tu. Untuk kenal aku. Bukan lari tajuk. Itu pasal kena kenal Allah dulu baru kita tahu sekalian yang Allah jadikan itu adalah untuk nyatakan Allah. Jadi jangan nampak segala yang Allah tajali. Nampak siapa yang mentajalikan, barulah kita tahu kita ni tidak ada binasa kita. Yang ada hanya dia. Kita nampak semua sekali pandang sekalian alam ni semua berlangsung daripada dulu awal Allah jadi kemuliaan Muhammad sampai penutup masuk surga masuk neraka, selesai fasa sampai 6 fasa selesai, semuanya kun fayakun Allah. Semua berjalan dengan Allah kata jadi, maka jadi semua. Berjalan dengan kun fayakun
Allah Subhanahu wa taala, bukan berjalan dengan makhluk, tak ada. La tatarraku dzarratan illa biiznillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Jadi fahami betul-betul. Jangan kita tertipu, kerana kalau kita masih lagi tidak lagi memahami, maka kita mohon dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan memperlihatkan banyaknya sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang banyak yang perlu kita istighfarkan, mohonkan keampunan. Kenapa kita susah nak boleh faham ni? Tak apa, jangan berhenti, terus mengikuti, terus mengikuti. Jadi orang yang mendengar yang baik, jangan protes lagi. Jangan mufarakah dulu. Duduk terus sebab ni cerita tak lain, cerita tak lari tajuk. Kamu mendengar pun dapat dicintai Allah. Kalau kamu mati sebelum kamu dapat kenal dulu dalam majlis ni, mati kamu nanti Allah akan beri rahmat. Sebab engkau dalam rangka menuju nak mengenal Allah, pasti Allah akan kurniakan. Dalam menuju nak dengar, nak faham, nangis, ya Allah aku nak faham, kenapa tak faham lagi, ya Allah. Dah bertahun, tak apa, kita terus mati kita dalam keadaan tu, Allah rahmati kita. Bila Allah dah rahmat kita, siapa yang boleh lagi selamatkan kita selain Allah? Jadi sabar, ya, sabar menuntut ilmu nak dapatkan Allah. Dulu kita orang dulu Rasulullah semua nak dapatkan ni bukan senang. Rasulullah sampai naik ke gua Hira, gua macam-macam untuk bertapa, untuk nak betul-betul langsung nak Allah perkenalkan diri Allah kepada Rasulullah SAW. Memang cerita ni memang dalam Nur Muhammad tu memang dah kenal, tapi dia lakonkan kepada manusia untuk manusia tahu step-step dia. Rasulullah tu memang dah tahu dah. Sebelum lahir dia, dalam diri dia Nur Muhammad tu dah kenal. Tapi dia nak menceritakan kepada kita step-step susahnya tadi. Lahir-lahir bapak tak ada. Berapa tahun mak dia wafat. Tu ni dia cerita nak menceritakan susahnya nak dapat Allah Ta'ala. Bila dah dapat tu penghidupan dengan Allah, barulah Rasulullah ni bahagia. Bahagia macam mana? Sebab dia tahu dah, hanya milik Allah. Ni kita ni bila kita mengaji, kita lagi mengaji, lagi rasa kepemilikan. Ilmu aku banyak lagi ilmu. Belajar, rasa kita memiliki ilmu tu bahaya tu. Bukan saya kata tak boleh belajar. Rasa pemilik tu tadi. Lepas tu beramal pula, aku dah 60 tahun ibadah lah. Ini budak baru 20 tahun, 30 tahun, 40. Aku 60 tahun aku ibadah qiyamul lail tak berhenti. Aku punya derajat lagi. Ini rasa pemilikan kita beramal tu tadi. Nak buang ni tadi. Kalau tak buat ni mula-mula, hancurlah amalan kita. Bertaburan, berterbangan. Tak ada apa-apa Allah nak nilai nanti. Sebab apa kau dah banggakan tadi? Di dunia aku bagi kebanggaan kat dunia. Nanti di sana kau tak dapat apa, tak ada apa. Aku dah bagi kat dunia. Kau rasa ilmu kau banyak aku bagi. Kau tundukkan orang lain, kau rasa kau hebat. Pergi mana-mana orang nak hormat kau sebab apa? Ilmu kau tu tadi lebih hebat. Kau dengan perasaan begitu. Tu. Jadi jangan kita, maknanya kita beramal jangan rasa kita beramal. Beramal tapi jangan rasa dalam beramal berdiri dalam solat 2 tengah malam atau beramal. Jangan merasai. Kita bersedekah jangan merasai kita yang bersedekah. Kita berpuasa jangan merasai kita berpuasa. Kita melakukan haji, umrah jangan merasakan kita. Itu semua di cerita dia. Kita buat aja. Dia yang membuatkan, kita yang membuat. Dia yang membuatkan nanti. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna. Ini kita nak dapatkan anugerah ni. Maka itu perlu bersungguh-sungguh. Kalau orang main-main, olok-olok, memang dia maknanya tak dapatlah bahagian ni, maknanya rugilah. Yang Allah Ta'ala kata rugi. Mana Allah dah kata innal insana lafil khusr. Manusia tu dalam kerugian, dia tak dapat kenal Allah. Dia tak dapat kenal Allah, maka dia tak dapat wal asr. Dalam hidup dia, masa dia tak dapat mengesahkan Allah. Berdiri, duduk, baring, apa saat keadaan pun dia tak dapat mengesahkan Allah. Tapi orang Allah Ta'ala bagi kenal, dia mau mengenal Allah betul-betul, Allah anugerahkan, hilang keakuan dirinya, berdiri, duduk, baring, sentiasa dia dengan Allah. Tak ada dia dah. Allah je yang ada. Wa ma ramaita
Isramaita. Allah akan anugerahi kata penglihatan dia tu penglihatan. Maknanya kita tak ada penglihatan. Bila capai darjat yang Allah Ta'ala nak tu tadi, maka pasti Allah tak mungkin janji akan Allah turunkan pada Nabi mukjizat. Cerita-cerita Allah dia akan lakonkan. Dan pada wali-wali Allah dia panggil karamah. Siapa yang boleh menentang karamah-karamah? Itu pun karamah daripada mukjizat juga. Mukjizat tak lain daripada Allah punya kemuliaan. Jadi itu yang sebenarnya Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala tu sayang kepada kita supaya kita dapat melaksanakan apa kehendak-kehendak Allah. Bukan rasa kita boleh buat ni, kita boleh buat ni kehendak Allah. Itu sebenarnya. Jadi jangan rasa lagi ada akuan diri. Inilah matlamat dia, tak lari tajuk. Maka 7 petala langit, 7 petala bumi, sian alam ni, ambil dacing tu 2, timbang yang ni, berat sangat ni. Tapi bila taruh la ilaha illallah, orang yang kenal diri, kenal Allah, la ilaha illallah, berat ni lagi Allah Ta'ala pandang ini tadi. Maknanya fahamlah tu kan. Surga duduk dalam surga ke apa, itu memang bagus, surga tu nikmat. Tapi Allah lebih pandang lagi orang yang dah duduk dengan Allah. Tu tadi. Dia duduk dia namakan dia maqam Mahmud, makam yang terpuji, yang tertinggi, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang tidak ada rasa keakuan diri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam Mahmud, makam yang Mahmud, terpuji. Makam tu tadi, surga pun dah tak ada dah. Dia lebih daripada surga lagi. Makam Mahmud yang paling tinggi daripada segala surga. Tinggi sekemana surga pun, Firdaus ke apa pun, ini lebih tinggi, iaitu Maqam Mahmud yang telah dijanjikan kepada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meleburkan diri, tak ada akuan dirinya. Dan seperti mana orang yang ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW hilang akuan diri juga, dapat Maqam Mahmud, duduk di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Seperti mana yang telah dikhabarkan tadi, itu untuk kita amaliakan dalam kehidupan, bukan kita simpan di otak, tetapi kita amaliakan, terus amaliakan. Zadathum imana. Allah bagi kita daripada sisi Allah keyakinan tu, terus buatlah. Jangan kita kena jumpa guru ni, kita kena ambil pesanan yang gini, tak payah. Sekarang ni siapa je dengar, maknanya terus, maknanya daripada Rasulullah, daripada Allah, daripada Rasulullah, tu je, terus je. Terus. Jangan was-was pula, teruslah. Tu tadi. Jumpalah, lepas tu jumpalah pembimbing rohani. Jangan tak ada guru pembimbing rohani pula. Kita dah yakin lagi, kita kena ada pembimbing rohani untuk kita sama-sama nak merasai, maknanya dia akan ada, dia akan mursyidah ni tadi adalah yang membimbing untuk kita terus bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita seorang-seorang kan, kita berjoging seorang-seorang 5 km, 1 km dah boring dah seorang-seorang. Tapi kalau ramai-ramai, jamaatun, Allah Ta'ala kata jamaatun, bersama orang-orang fata'uli bihibadi, orang yang bersama, orang yang betul ngesakan Allah, kenal aku, kenal diri. Mana orang bersama dengan dia, mana kita berjoging ramai-ramai ni 5 km, bila ramai-ramai macam mana? Kita borak sini sambil tu zikir sama-sama ramai-ramai. Jadi waktu tu kita tak rasa 5 km jauh tu terasa dekat. Itulah tadi. Masa kita buat dengan maksiat rasa lambat. Tu tadi. Lambat kita nak dapat Allah Ta'ala. Tapi bila kita betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia rasa puas. Dalam kehidupan kita, puas. Tak lambat, tak cepat sangat. Puas. Tenang. Tak rasa masa itu cepat, tak rasa masa itu lambat. Tapi puas dengan Allah. Wal asr, kita ngesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang nak dipahami, insya-Allah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan kita, supaya kita ni sentiasa menyaut panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingin aku dikenali. Jangan lari tajuk. Kalau tak kenal lagi, kena balik-balik, ingin aku dengar. Banyak mana pun amalan kita 1000 tahun pun, kita tak kenal Allah, Rasulullah kata tak ada manfaat. Tapi kalau kita ada sikit amalan disusuli dengan ilmu mengenal Allah,
bermanfaat. Rasulullah kata. Sikit dia kita amal. Bukan sikit tu maknanya Rasulullah masukkan kita kena amal sikit sudahlah kan. Bukan. Bila sikit tu dimasukkan, kita tak merasa kita beramal. Walaupun kita amal banyak. Itu manfaat insya-Allah. Tak merasa ada keakuan diri dalam kita beramal. Itu maksud sikit Rasulullah insya-Allah. Sekian dulu sementara ni kita perlu tak saudara-saudari sahabat kita Syekh Latif saudari kita untuk memberikan lagi pencerahan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukashafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam hari-hari Allah. Kita berada dalam hari-hari Allah tu apa? Iaitu menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada la ilaha illallah, iaitu bukan menyebut tapi mentadabbur, membedah siasat la ilaha illallah tu apa dia. Itu yang sebenarnya. Sentiasa dalam kehidupan harian kita menafikan betul-betul keakuan diri kita. Jangan ada pemilikan tu, jangan ada pemilikan. Kita tidak ada memiliki apa-apa. Yang ada hanya dia je yang pemilik yang sebenarnya. Kita melihat kepada pemilik tu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita hala tuju kita yang tu sebenarnya dalam hidup kita. Insya-Allah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bila kita berada dalam keadaan yang sebegini, dia akan Allah Taala akan beri yang dikatakan inna fatahna laka fathan mubina. Itu yang kemenangan yang nyata, dia tidak lagi merasa lagi keakuan diri dia. Alhamdulillah, sedikit perkongsian saya nak memberi kepada pendengar-pendengar YouTube dan sahabat-sahabat semua, bahawa Allah Ta'ala memberi contoh perumpamaan dalam saya olahan tu, iaitu apa dia? Sekiranya kita haus, adakah kita mesti mencari air, betul lah? Kalau kita haus, kita tak akan cari basikal, tak ada. Kalau dia haus, dia cari basikal, nanti PM saya nak telefon KKM, ambil dia hantar ke hospital bahagia. Itu maksudnya situ. Jadi sekarang saya nak beritahu, sekiranya kita haus, kita mesti mencari air. Apa maksudnya? Maknanya kita memerlukan air. Kita ni kena olahkan dalam kehidupan harian kita. Air itu maknanya kita memerlukan Allah lah. Bukan air itu Allah. Pemilik air itu siapa? Allah lah. Itu salah satu dia. Jadi kita memang tukarkan. Maknanya hidup kita ni memang perlukan Allah. Maksudnya bukan kita perlukan Allah kita dengan Allah, bukan. Kita tidak lagi merasai keakuan diri menafi yang la ilaha illallah tu, yang ada hanya Allah. Itulah perlukan Allah tu sebenarnya. Dia menyatakan diri dia. Dia mengesahkan pada diri dia. Dia mengasyik pada diri dia. Itu yang sebenarnya dia nak duduk di situ yang sebenarnya, seperti Ustaz dia beritahu sebelum ni. Banyak lagi yang diberitahu. Itu kita nak duduk di situ sebenarnya. Keasyikan sebenar-benar keasyikan yang sebenar-benar yang Allah Ta'ala letakkan, sebenar-benar kejadian abadi azali tu di dalam keadaan nasyik. Itu kita nak duduk situ 4,000 tahun dulu, kita menasyik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Itu kita macam itulah kita memerlukan air tu, kita haus memerlukan air. Macam itulah kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak kepada pemilik dia. Itu air tu. Ini sebagai contoh yang itulah walahan yang Allah Ta'ala letakkan. Kita nak di situ. Banyak lagi perumpamaan, banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya? Melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata basariah kita hidup. Macam saya cakap malam tadi, kita mengajak sesuatu, orang menganggap kita lain sebab dia tidak nampak dalaman. Mata basariah dia tu tertutup. Tertutup. Bukan saya cakap ni saya bagus, tak. Itu penglihatan Allah, bukan penglihatan saya pun, bukan. Itu hak dia. Itu maksudnya kalau kita nampak penglihatan, tak nampak lagi penglihatan daripada penglihatan Allah, maknanya mata basariah tertutup. Dia yang menghijab. Dia yang menghijab sebenarnya. Jadi kita jangan begitu. Kita sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita ni berkehidupan dengan Allah tu apa dia? Bukan kita ada, dia ada, tak. Bukan kita ada, Allah ada, bukan. Allah tu sentiasa ada, tapi kita ni dilakan tadi, dinafikan betul-betul.
Tu. Itu yang kita nak payah, memang payah pun sebenarnya. Nak lawan benda ni memang payah. Tapi kita kenalah masuk medan perang. Perang apa? Dalaman kita kena perang lah. La betul. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun, la hul mawjud illa. Semuanya. Kalau kita hidup ni kita rasa kita hidup, maknanya itulah yang rasa kita memiliki tu. Kan? Memiliki. Apa yang kau ada ni? Apa yang kau ada, wahai Sayyidina Abu Bakar, sahabatku yang dikasihi? Aku tak ada lain, Allah dan Rasul. Engkau, Allah dan engkau, Rasul. Itu dia. Maknanya apa? Dia itulah tidak rasa memiliki. Semua harta-harta dia semua dia. Tak ada apa yang kau ada, Sayyidina Abu Bakar? Allah dan Rasul, engkau. Sampai yang diceritakan sebelum-sebelum ni, sampai ke dalam gua tu, la tahzan, kau jangan sedih wahai sahabatku. Kau jangan sedih, Allah Ta'ala bersama engkau. Kan? Dipatuk ular, ditutup lubang tu kan, ular tu patuk dia. Kita sendiri kalau kena patuk lari gitu kan. Saya nak ceritanya itu olahan yang Allah Ta'ala bagi tahu. Jangan kau bersedih. Jangan kau bersedih. Aku bersama engkau. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu, di situ aku. Itu dia. Itu kalau kata yang dikatakan bila kita ingat Allah, yang seperti mana dalam surah An-Nur, dan zikrillah. Dalam dikata dalam tafsiran ayat, tidak mengingati Allah kan. Memang kita tadi tidak boleh mengingati Allah. Sebenarnya dia ingat pada diri dia, itulah an zikrillah. Itu tadabbur yang dikatakan dalam surah An-Nur tadi tu. An zikrillah. Kalau kita ingat Allah tu jauh lagi. Tapi yang sebenarnya dia lah ingat pada diri dia. Sebab kita dah la kan dah. La. Saya beritahu sahabat saya. Dan saya pun dapat cerita daripada sang guru. Saya bekerja dulu lah. Kita berada dalam biasalah, bukan biasa. Itu dah dianggap biasalah Yahudi kan. Sistem tu. Kita dalam kemunafikan, kita dalam penipuan. Jadi kita memang berada dalam kelompok tu sekarang ni. Saya beritahu, saya luahkan kepada sang guru. Jadi ibaratnya kalau kita ada kenal diri, kenal Allah, maka ibarat seperti dalam najis ada batu delima yang bersinar. Macam mana pun kotor pun, tapi tetap dia bersinar. Tapi jangan tetap duduk di situ. Kita kena keluar lah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikeluarkan. Gitu. Bila dia keluarkan baru tahu, ya Allah, banyaknya penipu ni, banyaknya munafik ni. Kita tak adalah cakap kita ni bagus, tapi Allah Ta'ala sendiri yang mengeluarkan kita daripada sistem-sistem tu. Sebab apa kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama kita tinggal ni. Illa qalila. Itu Al-Quran beritahu, illa qalila. Jadi bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita binasa tak ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita kenal betul-betul diri kita, kita ni memang tak ada, yang ada hanya Allah. Binasa, itulah datang kenikmatan. Kita tak rasa. Kita alhamdulillah pengajian ilmu ni. Contoh saya nak beritahu, kita nak solat kita rasa itu satu kenikmatan lah, nikmat kan. Jadi itu yang perbuatan Allah Ta'ala tu, dia rasa kalau tak berjemaah dia rasa gitulah. Sebab dia ialah macam Rasulullah maksud tarikat Muhammad kan, kena berjemaah lah kan, berjemaah. Kalau lelaki memang kena pergilah ke masjid surau dan sebagainya kan. Adalah itu yang dia punya yang Allah Ta'ala letakkan tu, keasyikan tu tadi tu. Bukan dia rasa macam susahlah nak pergi sembahyang jemaah ni. Dia susah pula. Tapi kalau dapat ni dia lebih, bukan kita tak ada tinggalkan solat jemaah ke, tak. Kita akan buat nanti dalam keadaan nasyid, nikmat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nikmat. Dia tak tinggal tu. Dia yang Rasulullah ajarkan berjemaah dan sebagainya. Dia tak tinggal benda tu. Mana dia tinggal?
Dia nikmat. Diceritakan kat kawan-kawan semua. Jadi jangan kita risaukan. Seperti Ustaz Aziz beritahu tadi, jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Sentiasa amaliahkan dalam kehidupan. Jadi sesuatu yang apabila kita nakkan Allah, pasti Allah Ta'ala akan bagi olahan di sisi kefahaman di sisi Allah SWT. Sampai saya teringat satu kata-kata seorang Arif Billah, Syekh Idrus, kau akan dibagi faham. Kau akan bagi faham. Kau nakkan Allah, aku bagi faham semua. Sampai kau rasa tak faham dah nanti. Kebingungan, 2 kali kebingungan, berapa kali kebingungan. Dia tak tu dia. Sebab memang nak kena delete ni. Lah. Kita tak boleh, kalau kita dengar ni menggunakan kepala otak kita kan, akal fikiran kita kan. Kita bersandarkan lagi dengan akal fikiran tau. Tapi kalau kita mengaji benda ni di luar atas kotak fikiran tu, bukannya kita mengharapkan yang lain tu. Kita mengharapkan Allah tu, kefahaman kau yang boleh bagi aku, tak faham apa ya Allah. Itu yang kita nak sandarkan di situ. Sandarkan kepada dia, pemilik akal fikiran tadi tu, bukan kita itu yang Ustaz cakap tadi, bersandarkan kepada ilmu, itu yang paling bahaya tu. Disandarkan kepada ilmu dia. Aku belajar dulu macam mana yang ni ayat ni itu dulu, nampak? Tak boleh. Tak salah, tapi sandaran kepada Allah, ya Allah, aku tak tahu apa ya Allah. Itu dia. Itu betul-betul orang betul-betul tadabbur la ilaha illallah, dia amaliahkan dalam kehidupan. Seronok, memang seronok. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Keseronokan yang kita dapat ni, nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Seperti dalam yang saya beritahu semalam, kongsikan al-mukasyafa ghaibul fuqar. Dia kasyaf, dia fakir, tak ada apa, Allah Ta'ala bagi ghaibul fuqarah kan. Sebab dia tak ada apa, mata basariah dia terang kan. Kalau dinampakkan oleh Allah SWT kan, tu saya kata jangan percaya kat saya, percaya pada Allah kan. Kalau saya nampak, saya tak suruh orang nak percaya kat saya, tapi percayalah Allah SWT tu akan tak terhijab kita dengan Allah SWT. Dinampakkan. Kalau bahagian macam-macam Ustaz cakap, posisi masing-masing lah. Kalau dia kata nak bawa keluarga dulu dan bawa kawan-kawan, bawa sama-sama, bawa orang lain yang diaturkan oleh Allah SWT, pasti dia bukan hebat pun. Kalau saya nampak yang dia kata al-mukasyafa, fakir tak ada apa, akan dibuka hijab Allah SWT. Pasti Allah Ta'ala akan di sisi Allah SWT. Kena betul-betul fakir lah, tak dapat tenggelam betul-betul lah. Kena seronok tenggelam ni kan. Jadi saya nak cakap dekat sini, semalam saya melihat Allah Ta'ala lihatkan lagi apa yang Ustaz Aziz cerita semalam, berpandukan kepada surah Al-Kahfi semalam. Cerita-cerita tu banyak daripada surah Al-Kahfi. Jadi saya, sebelum saya terlupa, sama-sama kita Nabi pun cakap, Rasulullah SAW cakap, baca surah Al-Kahfi ni setiap minggu. Surah Al-Kahfi 1 sampai 110 1 sampai 110. Memang kita dengar awal ayat Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi. Tapi sekarang ni kalau cubalah, bukan cuba lagi, buat teruslah. Zaman ni dah sesuai dah ni Al-Kahfi ni. Kita amalkan, kita baca hari-hari, insya-Allah akan terbuka semua nanti. Akan terbuka nanti. Bukan kita yang buka, Allah Ta'ala buka nanti. Penipuan ke apa ke, semua insya-Allah Ta'ala buka. Jadi saya sarankan semua jemaah-jemaah pendengar YouTube, amalkan surah Al-Kahfi. Merangkak pun tak apa, saya pun merangkak juga dulu mula-mula kan, memang merangkak. Sang guru cakap baca, kita tak baca lagi kan, cakap lagi kita tak baca lagi, tapi last kali cakap merangkak pun tak apa, kita berangkat pula, merangkak Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan, macam-macam. Daripada tengah-tengah tu dah jadi slow, tak apalah kan. Lama-lama Allah Ta'ala bagi kelancaran tu lah. Mukjizat dalam Quran tu ada mukjizat kan. Dia akan bagilah nanti insya-Allah. Masalahnya kita tak mulalah insya-Allah surah Al-Kahfi awal dan akhir pun baca juga, hafal, kita akan dapat nanti rahsia-rahsia Allah insya-Allah.
sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Apa yang saya kongsi ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita buat. Kita mulakan terus, jangan kita dengar saja, dan pada yang baru mendengar, jadilah pendengar yang baik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi sami'na wa ata'na. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, minggu ni hari Isnin kami dapat berkumpul lagi pada hari ini untuk mendengar kuliah daripada Syekh Aziz berkenaan dengan topik kenal diri, kenal Allah. Itu yang penting sekali. Hidup kita awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kehidupan ini adalah mengenal Allah. Jadi mungkin kita sebagai ibu bapa yang dikurniakan anak, didiklah anak kita tu dengan kenal Allah dulu. Jadi di awal kelahiran Nabi pun sudah ajar macam mana sunnah-sunnah Nabi menyambut kelahiran bayi, agar anak kita ni hidup mentauhidkan Allah, membesar dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti ajaran Islam. Dan kita sekarang ni hidup di akhir zaman. Semua perangai-perangai atau sejarah-sejarah zaman Nabi dahulu, kisah-kisah dulu dah ada dalam zaman kita. Kisah zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh, semua dah ada dalam zaman kita ni. Dan kita ni dah hidup dalam, orang kata nampak je tenang, macam tenang, tapi sebenarnya dah huru-hara dari segi akhlak dan pegangan agama. Sebab tu dunia akhir zaman Nabi kata Islam ni ramai, orang Islam ni ramai, tapi seperti buih-buih di lautan. Betapa rapuhnya iman kita pada zaman sekarang. Jadi beruntungnya saya dan sahabat-sahabat YouTube di luar sana dipilih oleh Allah SWT untuk menghadiri kuliah yang dibimbing oleh pembimbing rohani kita, Syekh Aziz, agar kita sentiasa hidup mengesahkan Allah SWT, membuang sifat keakuan kita. Tak senang nak buang sifat keakuan ni. Cakap senang lah, buang sifat keakuan, cakap pun boleh senang, tapi nak praktis tu tak senang, tak mudah. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa hidup dalam berjemaah dan minta dengan Allah, sentiasa minta doa dengan Allah untuk lembukan sifat keakuan kita ni. Dan insya-Allah Allah akan bagi faham. Kami mengikuti pengajian ni bukan baru ya, maknanya masa lama. Dan saya sendiri juga, mungkin kita siapa-siapa pun ada guru masing-masing. Sebelum ni pernah orang kata pernah berguru, dan ada yang ada kelulusan, ada ijazah, ada master, ada PhD dalam bidang agama. Semua ada. Tapi bila kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni dengan guru yang mursyid, dia tak sama dengan apa yang kita belajar di universiti, tak sama. Jadi bila kita belajar pertama kali kita dengar tu, dia akan berbalah-balah dalam hati ni. Dia akan macam orang kata apa, kita nak compare. Ya ke. Tapi kita kena ambil mengambil sikap, dengar dulu, minta Allah bagi petunjuk. InsyaAllah kita akan diberi faham. Dan ramai juga yang saya jumpa dengar tak sampai habis pun satu video. Dengar satu video aja, terus blame, terus cakap ni salah ni, macam ni ajar macam ni, tak ada kitab ni semua ni, salah. Tak salah, maknanya tak kenalah dengan cara macam tu. Dan kesianlah dia tak terpilih untuk menjadi hamba yang belajar mengikut apa yang Allah sarankan. Jadi kita hidup di dunia akhir zaman ni, anak-anak terdedah dengan sosial media yang memang orang kata memang agenda Yahudi, tapi dengan izin Allah Ta'ala
Jadi saya teringat kisah anak buah saya dahulu. Masa tu dia umur 5 tahun lah, 5 tahun dan adik dia umur 4 tahun. Lalu kat highway tu, lalu tepi rumah ibadat Kristian lah. Dia tutup mata adik dia. Dia kata, jangan tengok, jangan tengok. Dia kata, lepas tu saya tanya kenapa? Takut, dia kata. Dia tutup mata saya. Jadi kita faham, kita sebenarnya bukan nak mengelak diri. Cara nak mendidik anak ni bukan mengelak diri daripada benda tu. Tapi sebenarnya kita nak mengukuhkan lagi akidah dia. Jadi anak-anak kita sekarang ni, kita masukkan ilmu tauhid ni, bawa ke kuliah-kuliah agama, bimbing dia, nampak Allah dulu dalam perbuatan seharian. Mula-mula tu nampak Allah dulu semua. Jadi anak tak takut lah. Ni ada mungkin saya juga dululah. Jadi ni kisah kawan saya. Kalau dia tulis, ya Allah janganlah ambil nyawa aku dulu, ya Allah, macam mana anak aku nak hidup nanti, ya Allah, anak-anak aku kecil lagi. Jadi kalau kita belajar ilmu ni, kita tukar balik doa macam tu. Maksudnya kita serah. Diri kita sendiri pun kita tak nak mampu nak urus. Jadi kita rasa kita yang urus anak kita tu, kita yang jaga anak kita bagi sihat. Tak. Itu sebenarnya tu kerja Allah SWT. Jadi kita macam paksa-paksa pula Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu ni, kita, ya Allah, aku tidak mampu nak mengurus, ya Allah, hanya serah padamu. Jadi anak-anak kita pun macam tu jugalah. Jadi sampai bila kita nak hidup dalam takat tu je. Jadi tak kenal Allah. Kita rasa kenal tapi sebenarnya tak kenal. Sebab pernah di kampung saya dulu, ada orang ni dia belajar ilmu tarikat lah. Jadi dia ajak saudara mara dia untuk pergi menghadap guru, belajar sekali, belajar ilmu tauhid lah. Lepas tu imam di kampung tu kata, tak payahlah belajar tinggi-tinggi, belajar susah-susah nak belajar. Dia kata, belajar ilmu fiqh sudahlah. Buat apa nak belajar payah-payah. Dia cakap macam tu. Jadi tu imam, orang kata orang yang beragama lah kan. Jadi sebenarnya pemahaman kita dah silap, dah sampai terbawa-bawa sampai ke anak cucu. Jadi alhamdulillah kita terpilih dan kita juga mengharap kita dapat mengajak orang lain juga untuk belajar ilmu ni, dan terus amaliahkan dalam kehidupan kita seharian. Semoga kita terus istiqamah. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala apa yang diucap oleh sahabat-sahabat, saudara-saudari semuanya daripada khatir Rabbani, melintasan yang suci, kalimat kudus, kalimat Rabbi yang tak lain nak ajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah tetap dalam keadaan azali abadi mengesakan dirinya, tanpa perlu kita untuk semua makhluk dijadikan untuk mengesakan dirinya. Semua menyatakan Allah tajalikan untuk kita sama-sama memahami bahawasanya Allah itu cukup, dirinya itu cukup, maha cukup, tak memerlukan untuk dijadikan. Tetapi Allah nak menceritakan supaya jadinya yang makhluk pertama dan sekalian makhluk untuk dia nyatakan bahawasanya ingin aku dikenali. Siapa aja nak kenal aja Allah, Allah taruhkan ini adalah ahli cintaku. Allah memandang kita dengan perasaan cinta. Ini soal dapat ke tak dapat jangan risaulah. Yang pentingnya kita terus menerus mengikuti dan terus nak mengenali. Itu pun dah taraf cinta. Ya, belum pun Allah boleh nak bagi kita kenal dia dari sisi Allah, sebab Allah yang boleh kenalkan diri Allah kepada kita. Tapi Allah nak tengok kesungguhan kita, Allah nak lihat kita betul-betul nakkan dia. Jadi ya Allah itu dalam keadaan sayang kepada hamba-Nya dan nakkan kepada Allah walaupun belum dapat. Bila dah dapat lagilah. Ya, mana kita dapat taraf dipanggil khalifah yang besar, di mana kita dapat memerintah diri kita dan kita dapat memerintah sekalian alam ini. Khalifah ni adalah Allah Ta'ala punya anugerah. Dia lebih tinggi daripada raja dunia ni. Khalifah ni adalah daripada Allah. Syarat dia adalah orang dah sampai tahap Allah perkenalkan diri Allah. Dia dah kenal Allah bersungguh-sungguh sampai Allah perkenalkan dirinya kepada dengan rahmat Allah. Bukan sebab kita punya kesungguhan, tapi kudrat dan iradat Allah sendiri yang nakkan kita dapat. Leburlah kita, maka di waktu kita lebur itu Allah anugerahkan kita makam yang tinggi, iaitu Khalifatullah. Khalifatullah yang tinggi, kita boleh memerintah. Di situlah
yang dikatakan tadi kita boleh ikut, maknanya orang-orang yang dapat taraf khalifatud dud la yastahlifan lahum, mereka tidak mahu yang lain melainkan ngajakkan kepada mengesahkan Allah, ngajakkan dapatkan Allah SWT lebur diri. Tu taraf khalifah tu dia bawa itu, dia pimpin nak bawa ke situ. Maka ni yang paling tinggi. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, wali-wali Allah dan sekalian arifin billah. Insya-Allah saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri wa afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi wal asrina min illal ladzina